Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita binti Muhammad Arif. InsyaAllah hari ini akan mengenai isu kepercayaan dalam mencari titik pertemuan di setiap manusia. Ianya juga agama. Manusia dikenali sebagai manusia. Agama bukan sahaja membantu manusia mengenal Tuhan, tetapi juga memberi manusia kesejahteraan hidup. Di Malaysia, agama dan etnik telah menjadi identiti kelompok yang saling melengkapi, sehingga kan kelompok etnik disamakan dengan kelompok agama. Orang Melayu dianggap sama Hindu, orang Cina dan Siam merupakan agama Buddha dan sebagainya. Tanpa membuang masa, mari kita mengenali apakah takrif agama. Silakan saudara Wan. Nama saya Wan Muzammil bin Mat Nasib, nombor matrik 1913435. Saya akan menerangkan tentang takrifan agama. Agama merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan namun berbeza. Agama mempunyai makna yang lebih luas, iaitu merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif, manakala kepercayaan pula adalah mengenai aspek ketuhanan. Ada pendapat yang mengatakan agama berasal dari perkataan gam dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud jalan. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan agama datang dari perkataan gagaan dalam bahasa Belanda dan go dalam bahasa Inggeris yang mempunyai maksud yang sama, iaitu satu jalan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, kita membincangkan kenapa manusia memilih untuk beragama. So, untuk menjawab persoalan ini, kita kembali semula kepada sejarah. Baiklah, melalui pengajaran arkeologi dan sebagainya, sebenarnya telah terbukti bahawa telah ditemukan pelbagai bukti yang adanya bukti manusia pada zaman dulu lagi telah beragama. So, beragama ni telah menjadi satu tradisi daripada manusia zaman dulu, di mana telah juga menjadi budaya. Di mana kita tahu jika Melayu akan memeluk agama Islam dan Cina pula akan Buddha, manakala pada India, kaum India, mereka majoritinya akan memeluk agama Hindu. Jadi seterusnya, kenapa mereka beragama ni? Kerana kadang-kadang ada jawapan kepada soalan yang mereka tidak boleh memikir secara logiknya menggunakan akal. Jadi soalan-soalan macam tu, seperti kenapa kita dilahirkan, bagaimana kita dilahirkan, hanya boleh dijawab melalui agama, melalui kitab-kitab yang telah diturunkan kepada agama-agamanya. Dari di situ mereka boleh mendapat jawapan untuk persoalan yang mereka memikirkan tu. Kemudian, dengan ada agama ni, masyarakat akan lagi terasa selamat. Selamat dan rasa tidak keseorangan dengan adanya Sang Pencipta yang di mana kita boleh bercakap dengannya, boleh merontakan kesedihan, kesusahan kita. Dan akhir sekali, agama ni telah menjadi sesuatu guideline ataupun satu yang menjadi peraturan untuk manusia, di mana apa yang patut dibuat dan apa yang patut tidak. Jadi masyarakat akan lebih menjadi aman disebabkan orang mengikut peraturan agama.
Jadi itu saja untuk mengapa manusia beragama. Kita sambung kepada peranan agama. Terima kasih. Baiklah, saya akan menerangkan peranan agama dalam kehidupan sosial. Kebanyakan ahli falsafah bersetuju bahawa agama mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan peribadi maupun sosial. Okey, di sini saya akan membincangkan 8 peranan agama kepada kita kepada kehidupan sosial. Okey, yang pertama, agama sebagai sumber nilai moral. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik dan menjadi pedoman bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan spiritual supaya lebih bermakna. Contoh dalam agama Islam, agama Islam telah menetapkan apa yang dilarang dan apa yang boleh dibuat oleh kita untuk kehidupan supaya menjamin kehidupan yang lebih baik, yang lebih selesa, yang lebih cemerlang. Seterusnya, agama membangunkan ikatan sosial dan menyatukan individu dengan individu yang lain kerana agama mempunyai fungsi integratif di mana ajaran agama mengandungi nilai-nilai kesatuan dalam setiap doktrinnya. Upacara keagamaan berfungsi mengukuhkan integrasi sosial. Contohnya dalam kalau kita sebagai umat Islam, kita akan menyambut Maulidur Rasul. Dan dalam program ni, kita boleh merapatkan hubungan kita, kita boleh membangunkan ikatan sosial antara kita. Yang ketiga, agama juga adalah pendorong dan pengesah program pembangunan perubahan sosio-budaya. Kajian ada menunjukkan bahawa program pembangunan dapat segera diterima oleh masyarakat apabila disahkan oleh ahli agama atau apabila komunikasi dan informasi pembangunan menggunakan bahasa agama. Yang keempat, menumbuhkan semangat kebangsaan agama. Hal ini kerana agama merupakan identiti yang membezakan antara penjajah dengan anak negeri. Mereka ni menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki bahasa, sejarah, adat istiadat dan agama yang sama sejak berabad-abad lama. Contohnya di Malaysia, peranan ulama dalam hubungannya dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan adalah cukup kuat. Dan mereka ni juga adalah pemimpin gerakan kebangsaan dan pertempuran melawan Inggeris. Yang kelima, perpaduan nasional. Menurut Geertz, pembentukan negara yang berdaulat timbul kerana faktor sentimen primordial. Agama dan etnik merupakan dua aspek terpenting. Dan begitu juga ketika Malaysia merdeka, masalah utama yang menentukan kelangsungan sebuah negara baru adalah tentang persoalan agama atau ideologi negara. Yang keenam, kewujudan tamadun agama berperanan mendorong manusia untuk membina tamadun manusia. Banyak pertumbuhan dan perkembangan tamadun dipengaruhi oleh perkembangan sesuatu agama. Dalam bukti sejarah menunjukkan bahawa jatuh bangunnya sesebuah tamadun atau kerajaan adalah berkait dengan sesuatu agama. Hal ini dapat kita lihat dekat dalam tamadun barat, dia banyak dipengaruhi oleh agama Kristian. Manakala kalau tamadun timur banyak dipengaruhi oleh Islam, dan kalau tamadun Asia Timur waktu zaman-zaman dulu kan dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Yang ketujuh, fungsi pemerintahan juga dijalankan melalui peranan agama. Ketua negara menjadi ketua agama seperti kerajaan Mesir ketika pemerintahan Firaun. Kadang-kadang juga kuasa sesebuah negara diperkuat oleh institusi agama seperti pada zaman pemerintahan tradisional Melayu dan zaman pemerintahan di Eropah. Mereka ni kuat kerana dikaitkan dengan doktrin hak ketuhanan raja. Oleh itu, agama amat berguna untuk memberi sokongan kepada pemimpin serta memelihara aturan pemerintahan dan adat resam. Yang ke-8, agama juga berfungsi mengembangkan kesenian disebabkan agama mempunyai hubungan rapat dengan aktiviti kesenian seperti seni bina, lukisan, ukir kayu dan seni pahat. Contoh kalau kita boleh lihat kubah masjid sendirilah dalam agama Islam, dia penuh dengan seni dalam kubah masjid. Dia bukan saja setakat kubah sahaja, dia ada seni dekat kubah masjid. Okey, itu saja dari saya. Okey, saya Nur Syifa Amrina binti Zulkifli. Saya akan sambung apakah agama-agama yang terdapat di Malaysia. Okey, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan etnik. Maka adalah tidak pelik rakyatnya menganuti agama yang berbeza.
terdapat 5 agama utama yang majoritinya dianuti oleh rakyat Malaysia. Pertama ialah agama Islam. Islam ialah agama yang dianuti oleh sebanyak 60% penduduk Malaysia. Penganut Islam perlu memberi kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kedua ialah agama Buddha. Agama ini adalah agama kedua terbesar di Malaysia yang majoritinya adalah penganut Buddha di Malaysia adalah etnik Cina. Etnik Cina berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana. Ketiga pula ialah agama Hindu. Agama ini dianuti oleh sebahagian besar komuniti India dan merupakan salah satu identifikasi bagi etnik India. Agama ini merupakan sekumpulan adat istiadat, budi pekerti dan gambaran kehidupan orang India. Seterusnya pula ialah agama Kristian. Agama ini mengajar bahawa Tuhan menurunkan anaknya iaitu Yesus ke dunia sebagai hamba pilihannya yang dinamakan Al-Masih. Al-Masih adalah untuk menolong manusia melakukan tugas keagamaan mereka dan kitab mereka adalah Bible. Terakhir sekali ialah agama Sikh. Agama ini merupakan minoriti di Malaysia dan dianuti oleh sebahagian besar etnik India yang berketurunan Punjabi. Terima kasih Saudari Syifa atas kupasan tersebut. Mari kita teruskan dengan Saudari Syifa. Terima kasih Saudari Moderator Mashita. Jadi kita dah dengar pasal tarikh agama, peranan agama dan agama-agama di Malaysia. Jadi kita akan masuk kepada isu yang lebih sensitif iaitu konflik antara agama di Malaysia. Nama saya Nurul Korira binti Hasnizul, nombor matrik 1914298 dan saya akan mulakan dengan apakah faktor yang menyebabkan konflik agama di Malaysia berlaku. Jadi saya akan senaraikan beberapa konflik iaitu perbezaan agama tertentu, perbezaan ideologi dan falsafah, warna kulit, bahasa yang berlainan serta perbezaan budaya. Jadi apa yang kita perlu faham dalam konteks Malaysia sendiri, konflik antara agama ini berlaku secara dalaman dan luaran. Apakah yang dimaksudkan dengan dalaman dan luaran ialah apabila konflik itu berlaku secara dalaman ialah masalah agama Islam itu sendiri, dan apabila kita cakap pasal luaran, masalah antara agama. Jadi saya akan menyenaraikan beberapa peristiwa yang berkait dengan konteks dalaman dahulu. Pertama sekali, kemunculan kumpulan Islam liberal yang mempersoalkan hukum syariah yang berkaitan dengan subjek poligami, kebebasan wanita, kebebasan beragama dan pluralisme dalam agama. Yang kedua ialah ajaran sesat yang seperti mana kita tahu, saya pasti anda semua tahu yang ajaran sesat paling popular di Malaysia ialah Ayah Bin. Bukan itu saja, kita ada juga Nabi Rasul ataupun Nabi Melayu dan juga ajaran pemuda kahfi di universiti-universiti awam, terutamanya di Universiti Malaya. Yang ketiga dan terakhir sekali ialah isu murtad, iaitu kes Lina Joy yang menukar agama dari Islam ke Kristian pada tahun 1998. Lina Joy merupakan, ataupun Azlina nama sebenarnya, merupakan seorang wanita berbangsa Melayu berketurunan etnik Jawa yang telah menukar agama pada tahun 1998. Okay. Peristiwa dalam konteks luaran pula. Yang pertama ialah perubahan kuil yang berlaku di Malaysia. Antaranya ialah kuil Seri Raja Muniswara di Taman Bersatu Kedah. Ianya telah dirobohkan oleh MBAS ataupun Majlis Bandaraya Al-Usta pada awal tahun ini, dan juga perubahan kuil Mariaman di Padang Jawa, Selangor pada November 2007. Seterusnya kita juga ada konflik
mengenai isu penggunaan kalimah Allah yang digunakan oleh orang bukan Islam sebagai rujukan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga ada isu merosakkan tempat ibadah seperti pembakaran surau dan juga gereja di Malaysia. Seterusnya, yang agak kontroversi ialah perarakan kepala lembu diadakan pada Ogos 2009. Ianya merupakan sebuah demonstrasi yang telah diadakan oleh penduduk Shah Alam Seksyen 23 kerana mereka membantah pemindahan kuil dari Seksyen 19 ke Seksyen 23. Dan yang terakhir, dan saya boleh katakan benda yang paling benda yang paling terbaru dengan kewujudan media sosial ialah penghinaan agama Islam di media sosial. Sebagai contoh yang paling terbaru ialah pada Februari 2020, seorang lelaki yang berumur 35 tahun telah membuat siaran langsung di Facebook ataupun Facebook Live di mana dia telah memijak Al-Quran dan juga menghina Islam. Jadi apa yang saya telah perkatakan adalah antara peristiwa yang berkaitan dengan konflik antara agama di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Begitu hebat kata-kata atau pendapat daripada saudari Korira. Okey, tanpa membuang masa, mari kita pendengarkan apakah pendapat daripada saudara Hakimi mengenai mencari titik pertemuan. Baiklah, beralih kepada saya, Muhammad Hakimi bin Makroni, bernombor matrik 1911379. Baiklah, mencari titik pertemuan ialah di mana keharmonian dan keamanan dapat dicapai di dalam negara kita kerana rakyat bebas menganut apa-apa agama disebabkan persamaan di kalangan mereka. Antara persamaan antara semua agama yang ada di dalam negara kita ialah kesemua agama memiliki nilai kesejarahatan yang berpotensi untuk membina keharmonian, kehidupan bermasyarakat, kestabilan dan kemajuan. Namun begitu, untuk melestarikan keharmonian dan persefahaman antara semua rakyat, kita perlu peka kepada ruang sosial yang sedia ada. Seterusnya ialah titik pertemuan antara agama-agama ini berlaku apabila bidang teknologi mengalami perubahan yang drastik dalam kehidupan moden menyebabkan berlaku penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain di setiap penjuru dunia pada hari ini. Hal ini menyebabkan kesemua penganut agama-agama yang berlainan ini berada dalam satu persekitaran sosial yang menyebabkan mereka bertemu dan berhubungan sambil bekerja dan juga tinggal bersama dengan penganut pelbagai agama. Namun antara kesukaran yang dihadapi ialah apabila suasana agama ini dijadikan contestation menyebabkan dinding-dinding keagamaan yang dibina itu akan membawa ke arah ketegangan dan konflik. Selain itu, kesukaran yang dihadapi ialah jika kita melihat agama dari sudut tafsiran autoriti, ia akan menjadi pemisah dan mengasingkan penganut pelbagai agama, terutama sekali agama itu telah diideologi dan dipolitikkan. Jadi saya rasa itu saja bahagian untuk dipupaskan pada titik pertemuan bagi saya. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Berbalik kepada kita punya moderator. Sangat intuit pemikiran saudara Hakimi. Tidak dinafikan lagi, Malaysia terkenal dengan kehidupan pelbagai kaum, bangsa dan agama. Terdapat empat agama besar dunia di Malaysia, iaitu Islam, Buddha, Kristian dan ditambah lagi dengan agama-agama lain yang mencorakkan kehidupan beragama. Konklusinya, manusia memerlukan agama kerana ianya merupakan fitrah manusia. Fitrah tersebut akan memelihara manusia dari sifat buruk. Hidup beragama ini penting, benar. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.